Terima kasih Tan Sri Speaker. Saya ada beberapa isu yang nak saya bangkit. Pertamanya saya nak ucap tahniah syabas kepada Menteri yang membentangkan pindaan ini kepada Peraturan Mesyuarat 36/4. Saya rasa walaupun sudah berlaku beberapa kali bahawa wakil rakyat dari UMNO yang membuat kenyataan yang seksis, tetapi sekurang-kurangnya kita sekarang ada seorang menteri dari parti UMNO juga yang mengemukakan pindaan ini. Saya rasa, jadi saya nak ucaplah syabas dan tahniah. Tetapi saya rasa selain daripada itu, saya juga nak tanyalah pandangan menteri, kerana kebelakangan ini sekali lagi seorang adun di Selangor yang membuat kenyataan seksis sekali lagi di ini Dun Undangan Selangor. Jadi selain daripada mengemukakan pindaan ini di Parlimen pada hari ini, saya juga nak minta pandangan menteri sama ada parti UMNO akan mengambil tindakan terhadap beliau. Adun yang membuat kenyataan seksis ini, saya rasa sekiranya sekarang kita nak memanglah mempertahankan maruah wanita. Jadi saya haraplah semua parti politik kita bekerjasama. Bukan sahaja di dalam Parlimen, di dalam Dun Undangan Negeri, tetapi jugalah kita perlulah sebagai parti politik ambil tindakan terhadap mereka yang buat kenyataan seksis. Selain daripada itu, isu kedua, Tan Sri, saya rasa memanglah selepas pindaan ini, terutamanya kepada Peraturan Mesyuarat 36/4, kita satu langkah lagi dengan lebih lekat dengan Parlimen yang world class punya, first class punya. Tetapi hari ini saya juga nak tunjuklah gambar-gambar. Ini menunjuk bahawa seorang ahli Parlimen European yang datang dari Itali, beliau European Parliament ini mengizinkan beliau untuk membawa anaknya yang barulah dalam gambar ini, barulah berumur 44 hari ke dalam dewan semasa bersidang supaya beliau bolehlah menyusu anak dia dengan susu ibu. Jadi saya di sini juga nak tanya, selepas ini beliau juga selepas tu pun juga beberapa kali membawa anak dia pergi ke Parlimen European untuklah menjaga anak dia, untuk mensusu anak dia. Sampailah anak dia sekarang sudah 2 tahun, tetapi beliau masih diizinkan untuk membawa anak dia yang bernama Victoria pergi ke sidang Parlimen European. Jadi saya di sini juga nak tanya pandangan menteri, sama ada ahli Parlimen wanita kita juga diizinkan untuk membawa anak kita datang ke Parlimen semasa kita ada sidang di sini. Saya rasa sekiranya Parlimen European ini bolehlah memberi peluang ini kepada seorang wanita dari Itali. Kenapa kita di sini kita tak boleh mencontohi mereka? Selain daripada itu, saya rasa kita di Parlimen kita sentiasa bahas tentang isu hak asasi manusia. Kita selalulah di sini kita bincang tentang polisi untuklah generasi yang muda ini. Jadi saya rasa sampai hari ini di Parlimen kita pun tak mempunyai sebuah taska. Saya rasa taska ini bukan sahaja untuk ahli Parlimen, tetapi yang lebih penting adalah untuk kaki tangan Parlimen. Saya rasa di Malaysia kita semua tahu kebanyakan kaki tangan kerajaan adalah golongan wanita. Jadi bagi mereka taska ini adalah begitu penting untuk memastikan bahawa mereka bolehlah apabila menjalankan tugas mereka, mereka juga berpeluang untuk menjaga anak mereka. Setakat ini Tan Sri Speaker, kita hanya mempunyai 71 taska yang telah ditubuhkan di jabatan kerajaan. Kita mempunyai begitu ramai jabatan kerajaan, tetapi hanya 71 yang mempunyai fasiliti taska ini. Dan di sektor swasta, kita hanya mempunyai 20 taska yang telah ditubuhkan. Jadi saya rasa angka ini memanglah tidak memuaskan, dan sekiranya saya rasa kita memanglah nak membantu golongan wanita supaya mereka bolehlah bekerja sambillah menjaga anak mereka. Saya rasa taska ini adalah amat-amat diperlukan dan sepatutlah diwajibkan di semua jabatan kerajaan. Kerana pada tahun 1995 tenaga wanita kita, tenaga kerja wanita adalah 44.7%, dan sampailah tahun 2011 tenaga kerja wanita di negara kita masihlah 47.9%. Kalau kita berbanding dengan negara jiran kita, Thailand, mereka sudah ada 71% tenaga kerja wanita.
Di Singapura pula kita ada 63% dan juga di Brunei ada 60% tenaga wanita kerja. Jadi saya rasa kita Malaysia kita perlulah mencontohi negara-negara ini. Selain daripada itu, yang terakhir punya, walau saya baca ini minit tentang ini nak buat cadangan untuk meminda peraturan mesyuarat Dewan Rakyat, saya rasa sebenarnya pun ada satu cubaan untuklah meminda ini peraturan mesyuarat 66/9. Tetapi cadangan tersebut tidaklah diterima oleh jawatan kuasa, jadi pindangan tersebut telah ditanggungkan. Tetapi saya rasa walaupun pindangan yang dicadangkan sini telah ditangguhkan ke satu mesyuarat yang lain, tetapi sebenarnya pada dalam sesi parlimen ini, dalam pandangan saya, peraturan mesyuarat 66/9 ini telah dipindahkan oleh Tan Sri Speaker, kerana semasa kita masih bahas dalam bajet di peringkat dasar, walaupun saya dengan ahli parlimen PJ Utara dan juga ahli parlimen Pokok Sena, kita membentangkan satu usul di bawah peraturan mesyuarat ini untuklah memotong gaji menteri, tetapi secara tiba-tibanya walaupun usul sebegini telah diluluskan pada sidang parlimen yang lalu, tetapi secara tiba-tiba pada sesi ini Tan Sri Speaker menolakkan usul-usul kita. Jadi saya rasa walaupun pindaan tersebut belumlah diterimakan oleh jawatan kuasa ini, tetapi sebenarnya Tan Sri Speaker telah menggunakan kuasa sendiri untuk membuat pindaan kepada peraturan mesyuarat kita. Dan dalam pandangan saya, dengan hormatnya, saya rasa ini tidak patutlah berlaku. Dan sekiranya kita memanglah nak bawa itu pindaan kepada peraturan mesyuarat, saya rasa kita perlulah buat sedemikian melalui jawatan kuasa. Terima kasih Tan Sri Speaker.